لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، والناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراط المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, kita mengambil peluang yang ada pada tengah hari ini melihat beberapa petikan ayat-ayat Al-Quran, khususnya dalam menceritakan hal-hal penyesalan manusia di hari akhirat. Kalau tuan-tuan punya handphone, tuan-tuan boleh buka surah Fatir ayat 37. Surah Fatir ayat 37. Ayat yang menceritakan tentang penyesalan manusia di hari akhirat ialah mensia-siakan usia. Umur yang ada disia-siakan. Di dalam ayat itu Allah Ta'ala berfirman, wahum yastarikhuna fiha, dan mereka, yakni penghuni-penghuni neraka, menjerit-jerit, meraung-raung di dalamnya. Dalam neraka itu meraung, melolong, menjerit. Apa yang mereka mahu? Mereka berkata, Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari tempat ini. Na'mal salihah, kami nak melakukan amal-amal yang salih. Ghairal ladzi kunna na'mal, tidak seperti amal yang pernah kami buat dulu-dulu. Itulah hadirin hadirat, ayat ini menceritakan bagaimana perihal ataupun peristiwa yang akan berlaku di hari akhirat. Dan inilah antara sebab yang ditanya oleh manusia, mengapa Allah turunkan Quran. Orang tanya lagi, apa turun Quran? Jadi Allah turunkan Quran antaranya nak memberi peringatan tentang hal-hal yang akan berlaku. Kerana kita ni semua akan berhijrah dari satu alam ke satu alam, hijrah yang pasti berlaku. Tak dapat kita nak melarikan diri. Allah sebut dalam Quran, innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu juga. Maka itulah
adilnya Allah, belum lagi kiamat, belum lagi sampai hari akhirat, Allah menceritakan bagaimana kelakuan penghuni-penghuni neraka, supaya kita yang dibekalkan Quran jangan mengulangi sifat-sifat ahli neraka. Apa sifat mereka? Dalam ayat ini Allah menyebutkan mereka meraung-raung, melolong-lolong, mereka minta nak keluar dari neraka untuk melakukan amal yang saleh, tidak sebagaimana amal yang mereka buat. Di sinilah kita kena ingat, kita diperintahkan melakukan amal yang saleh untuk kita selamat. Allah sebut dalam Quran, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatul ma'wa. Sesungguhnya orang yang beriman dan melakukan amal soleh, tempat kembali mereka adalah jannatul ma'wa. Jadi penyesalan mereka ialah beramal tapi amalnya tak soleh. Di sinilah hadirin hadirat kita ingatkan diri kita, sebab hari ini manusia bila dengar amal, dia ingat semua amal tu bagus. Amal ni cakap Arab, cakap Melayu aktiviti, program, kerja, tindakan. Tuan-tuan bekerja ni, amal yang tuan-tuan buat di UKM ni, amal soleh ke amal tak soleh? Biar jadi amal yang soleh. Maka nak jadi amal soleh ni, pertama kita buat amal, buat kerja ni, aktiviti ni, pertama kita buat kerana Allah. Niat kita kerana Allah, menjunjung titah perintah Allah, sembahyang pun kerana Allah, ambil wuduk pun kerana Allah, kerja pun kerana Allah. Yang kedua, ikut kehendak Allah, jangan ikut kehendak kita. Sembahyang ni ikut kehendak Allah, ini ikut kehendak hati sendiri. Tak sembahyang Syekh, malaslah, ikut suka hati. Mana boleh macam tu? Sembahyang pun ikut suka-suka. Tak jadilah orang soleh, tak boleh jadi orang soleh kalau suka-suka dia buat itu ikut kehendak Allah. Ni kenapa zuhur 4 rakaat, kehendak Allah. Ni kenapa tak sembahyang zuhur lagi, belum masuk waktu, Allah suruh gelincir matahari baru zuhur. Itu kita buat kerana Allah, bukan tengok jam pukul 1 sembahyang terus. Orang tak azan lagi tak masuk waktu sembahyang, walaupun dia sembahyang zuhur itu 8 rakaat, Allah tak panggil amal soleh. Buat ikut kehendak Allah, zuhur 4 lah. Jangan nak rajin zuhur sampai 5, 6, 7 rakaat. Banyak Syekh sembahyang, tengok orang. Itu bukan orang soleh. Orang soleh buat kerana Allah. Nak sembahyang ambil wuduk, ni sembahyang dulu, wuduk dah. Lepas ni wuduk, sembahyang dulu dah kata. Bukan ikut kehendak sendiri. Orang soleh ni ikut kehendak Allah. Itulah penyesalan ahli neraka. Ya Allah, balikkan kami ke dunia, kami nak buat amal soleh, tidak sebagaimana amal-amal yang pernah kami buat. Rupanya mereka beramal juga, sembahyang juga, tapi tidak ikut kehendak Allah. Sembahyang tapi tidak ikut kehendak Allah, ikut suka hati. Suka-suka sembahyang, tak suka tinggal. Jadi jangan ikut kehendak kita ni, ikut kehendak Allah Ta'ala. Muslimat tak ada. Muslimat pun kadang macam tu juga. Di pejabat ni, di hospital ni pakai tudung, keluar dah tak bertudung, jumpa pasal raya, akak tak tudung, kak pergi pejabat tudung. Malu kat doktor, dia kata. Nanti kalau akak tak bertudung, apa doktor kata, kawan-kawan kata, ini bertudung kerana Allah ke kan orang ni? Beramal juga, tapi bukan kerana Allah, kerana manusia. Itu yang jumpa doktor tu. Alamak, doktor tudung tertinggal kat pasar raya. Tengok apa nak tutup, tudung saji pun tudung sajilah, sekup kepala. Punya tuan-tuan, batu kita ni tutup aurat ke, sembahyang ke, bukan kerana orang, kerana Allah. Itulah penyelesaian manusia. Yang pertama. Yang kedua, apabila manusia minta nak balik ke dunia, mereka berkata, Rabbana akhrijna na'mal salihah, ya Allah,
keluarkanlah kami daripada neraka ni. Kami nak melakukan amal yang soleh. Allah Ta'ala menjawab, membalas permintaan mereka. Firman Allah, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah panjangkan umur kamu dahulu? Jadi manusia tidak dapat membantah kerana Allah telah memberikan alasan mengapa ditolak. Macam kita lah tuan-tuan, kalau masuk wad ni, kalau nak keluar, kena ada alasan doktor, saya nak minta keluar dari wad. Doktor kata, awak masih sakit, tak boleh. Tak ada alasan kita. Tak ada alasan. Awak masih tak sihat. Walaupun kita nak keluar. Begitulah manusia bila minta nak keluar dari neraka. Alasannya kami nak buat amal soleh. Allah berfirman, bukankah dahulu dah diberi peluang pada kamu, diberi umur yang panjang? Jadi umur itulah antara perkara yang kita kena ambil ingat hari ini. Antara penyesalan manusia ialah mensia-siakan umur, kerana nanti Allah berhujah menolak permintaan mereka. Yang pertama, Allah berfirman, awalam nu'ammirukum, bukankah kami telah beri kamu umur yang panjang? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, suatu peringkat usia yang boleh digunakan untuk berfikir oleh orang yang mahu berfikir. Jadi umur yang panjang buat apa? Baru sekarang nak minta balik. Dia macam kita kalau kerja pejabat. Dulu saya pernah kerja pejabat. Kerja pejabat ni, Allah, nak kita ada bos, kita kena buat kerja tu dalam tempoh waktu yang diberi. Contohlah kalau kerani ni, bos kata give photostat kertas kerja saya tu, ataupun kertas mesyuarat tu. Saya nak mesyuarat hari Jumaat ni. Dia hari ni Rabu tak photostat, Khamis tak photostat, Jumaat pun tak photostat. Bila bos nak pergi mesyuarat, bos tanya, mana kertas mesyuarat yang saya minta photostat? Alamak bos, saya tak buat lagi. Bos kata 2-3 hari buat apa? Sibuk apa? Main game. Awak bukan ada kerja sangat pun. Kerja awak tu lah photostat, hantar surat, photostat, hantar surat. Takkan tak siap photostat lagi. Samalah kita. Minta nak balik dunia, nak buat amal soleh. Allah tanya, dulu umur banyak-banyak buat apa? Umur yang banyak buat apa? Suruh sembahyang tangguh-tangguhkan, suruh berzikir ditinggal-tinggalkan. Bila masuk negara akhirat barulah minta nak balik dunia. Lalu Allah berfirman, umur yang panjang dulu, bukan kami telah beri peluang pada kamu dengan umur yang panjang? Cuma nanti akan dibahaskan di dalam ayat ini apakah maksud umur panjang di sini. Itu alasan pertama, Allah tolak permintaan orang yang nak balik ke dunia dengan alasan kami telah beri kamu umur panjang. Alasan yang kedua, Allah berfirman, waja'akumun nadhir, bukankah telah datang kepada kamu juga pemberi peringatan? Dah sampai ke peringatan? Bukankah dah ada peringatan? Dia macam kita kalau bawa kereta, bila kita nak parking reverse kan di belakang tu ada sensor. Dia akan bunyi kan, tet 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 tet. Makin dekat makin kuat, tet 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 tet. Tiba-tiba dia pergi langgar divider belakang, gedegang. Jadi orang tanya, encik tak nampak ke? Dia kata, saya tak perasan. Kereta encik tak ada sensor ke? Ada. Tak bunyi ke? Bunyi. Kenapa encik tak break awal-awal? Lupa ambil peringatan. Dah diberi peringatan. Sensor tu dah bunyi. Sensor tu pun naik marah lah. Mula-mula dia kata, tet, tet, tet. Makin dekat, tet, 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 tet. Dah dekat, tet, 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 tet. Tuan dia ni memang degil betul. Tak ambil peringatan langsung tuan. Allah pun beri kita peringatan juga.
Jadi dua alasan Allah. Satu, Allah berfirman, bukankah kami dah bagi peluang umur panjang? Yang kedua, bukankah telah sampai pada kamu peringatan? Maka apakah maksud umur yang panjang? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan kata para ulama ahlu tahqiq, ulama-ulama yang membuat kajian terperinci dalam tafsir Quran, kata mereka, maksud firman Allah bila manusia merayu nak balik ke dunia, nak buat amal soleh, Allah berfirman, bukankah kami telah panjangkan umur kamu? Iaitulah, bukankah kamu ini telah dipanjangkan usia sehingga mencecah 60 tahun. Jadi siapa-siapa yang dah sampai 60 tahun itu kena ambil peringatan bahawa nanti kalau dia minta alasan nak beramal, Allah akan jawab, umur panjang dulu buat apa? Itulah hadirin hadirat yang dimaksudkan umur panjang. Soalnya kenapa 60? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, a'dzarallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanatan atau kama qala Rasul. Sabda Rasulullah, Allah telah beri peluang kepada seseorang kamu. Allah beri peluang, Allah beri kesempatan, Allah beri keuzuran padanya. Allah bagi peluang, akhara dengan cara Allah lewatkan ajalnya sehingga mencapai 60 tahun. Takkanlah dalam usia yang banyak tu tak boleh nak berfikir lagi. Yang dia akan mati, yang dia akan menghadap Allah, yang dia akan menjawab depan Allah. Itu maksud Allah. Kan bukan ke umur kamu dah panjang tu dulu. Tu 60 60 dipanggil kita punya, kalau dipanggil kita punya paras, kita panggil kalau sensor tu kira memang dah dekat lah 60 itu 60. Dan mengapa 60? Pertama, Nabi kata Allah dah bagi peluang dah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'maru ummati baina 60 wa 70 atau kama qala Rasul. Sabda Rasulullah, umur umat saya ni antara 60 ke 70 ya. Jadi siapa-siapa yang lebih 70 tu kira Allah telah beri banyak excuse. Kalau macam atuk 96 tu banyak sangat dah excuse tu. Dah 90 lebih dah. Banyak peluang Allah beri. Untuk apa? Untuk beramal, untuk bertaubat, untuk buat kebaikan, untuk muhasabah diri, persiap diri. Banyak peluang. Itulah penyesalan manusia, sia-siakan umur yang ada. Itu Nabi kata umur umat saya 60-70. Kita tak macam umat dulu-dulu. Sebab tu oleh kerana umur kita ni singkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta pada Allah agar umat baginda diberi macam-macam keistimewaan. Antaranya malam Al-Qadar. Bila kita beramal, amal kita menyamai 83 tahun. Kerana Rasulullah tahu umur kita tak macam umur umat dulu-dulu tu. Bila kita buat satu amal kebaikan, gandanya 10. Sembahyang berjemaah saja ganda 27. Pun manusia tak rebut lagi nak salahkan siapa. Banyak dah diberi peluang tu, banyak dah peluang tu. Okey, satu. Sebilangan ulama mengatakan maksud telah diberi usia yang panjang sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama dari kalangan tabi'in, Al-Kalbi dan Masruq, mengatakan umur yang panjang itu ialah Allah telah panjangkan usianya sehingga mencecah 40 tahun. Kira dah masuk 40 kita ni, memang dah banyak peluang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan para ulama mencatatkan wa naqalu anna ahlal Madinah
dicatatkan adalah ahli Madinah, orang Madinah, idza balagha ahaduhum 40 sanatan tafarragha lil ibadah, bila mereka dah masuk usia 40 tahun, mereka akan fokuskan hidup untuk ibadah. Maksud fokus untuk ibadah, kerja ini biarlah menjadi ibadah, beri makan anak pun biarlah jadi ibadah, tidur pun biarlah ibadah. Kita makan pun nak jadikan ibadah, tolong orang pun nak jadikan ibadah, berkhidmat di hospital pun kalau boleh jadi ibadah. Semua mereka hendak jadi ibadah kerana mereka telah sampai usia 40 tahun. Ini siapa ni? Orang-orang Madinah Al-Munawwarah, di zaman Nabi dan zaman selepas itu. Kerana mereka tahu besok nak hujah depan Allah, nak minta balik beramal, Allah tanya, umur kamu dulu berapa tahun? 45. Apa buat banyak-banyak umur tu? Umur kamu mati masuk berapa tahun? 53. Buat apa umur banyak-banyak dulu tu? Itu menurut sebilangan ulama. Dan sebilangan mereka mengatakan maksud telah diberi umur yang panjang ialah mereka telah mencapai usia baligh. Baligh itu menunjukkan dah panjang umur dah tu. Batulah lepas baligh disuruh kita fokuskan hal hidup kita ini jadikan ibadah. Biar sukan pun jadi ibadah, apa aktiviti kita buat biarlah semuanya sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, alasan yang Allah beri bila manusia minta nak balik ke dunia, nak buat amal soleh. Jadi bila Allah dah jawab begitu, tak ada siapa pun yang boleh bantah, kerana betul dah dia beri peluang lama. Buat apa? Macam bos tadilah. Bos suruh pergi photostat 2 minggu, beri peluang seminggu, beri peluang. Saya cakap dengan awak photostat tu minggu lepas, takkan tak siap. Saya suruh photostat 4 helai je. Dia kata, sibuk itu sibuk apa? Memang tu kerja awak photostat. Kerja awak kerana photostat, hantar surat, awak dispatch. Yang awak tak boleh buat pasal apa? 2 minggu tu awak buat apa kan? Mesti bos tanya kan. Sampai hari ini nak mesyuarat, paper tak photostat lagi. Gitu. Marah bos. Samalah Allah Ta'ala pun nak minta balik, kami nak semayang, nak minta balik, kami nak sedekah, nak minta balik dunia, kami nak buat itu, nak buat ini. Allah tanya dulu umur sampai 65, 75, buat apa? Atau hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah, ini sebagai peringatan untuk kita. Itu yang pertama, alasan yang Allah beri. Yang kedua, alasan yang Allah beri menolak permintaan manusia. Allah berfirman, waja'akumun nadhir, bukankah telah sampai kepada kamu an-nadhir, pemberi peringatan? Siapa yang beri peringatan? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan kata jumhur ulama, maksud firman Allah telah sampai peringatan pada kita, huwan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dengan diutuskan rasul yang memberi peringatan. Memang Allah dah utus rasul, so beri ingat. Betul Rasulullah ingatkan kita, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Tuan-tuan ingat tak 5 perkara yang Nabi pesan tu? Antara yang Nabi pesan, waktu muda sebelum tua, hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit. Cuba jawab, Nabi tak beri peringatan ke? Beri dah. Jadi apa lagi alasan nak kata kami tak tahu, kami nak balik dunia? Allah Ta'ala tanya, tak datang ke orang beritahu? Ada? Cuma kadang-kadang manusia tak pernah ambil tahu. Ya. Lepas tu dia beri peringatan. Baik, itu yang pertama. Rasulullah dah beri peringatan, Nabi pun peringatkan pada kita. Apa yang Nabi peringatkan? La tazalu qadama abdin, besok hari akhirat belum lagi bergerak kaki kita ditanya 4 perkara. Di akhirat besok belum lagi bergerak ditanya 4 perkara. Dalam 4 ini antara yang ditanya apa dia? Masa muda kamu di mana kamu perhabiskan. Jadi Nabi dah beringat tu, masa muda kita habiskan kat mana? Karaoke? Padang bola?
Sibuk dengan Liverpool malam tadi. Lawan apa lawan malam tadi? Ke di mana habiskan usia kita ni? Nabi dah peringat. Satu. Sebilangan ulama mengatakan peringatan yang sampai pada kita adalah Al-Quran. Bukankah Quran itu peringatan? Quran mengingatkan ada syurga, ada neraka, adanya orang beriman, ada orang kafir, ada orang terima buku amal tangan kanan, ada orang terima buku amal tangan kiri. Allah sebut ada orang beriman, ada orang soleh, ada orang maksiat. Quran tak cerita ke? Cerita. Jadi tak ada alasan manusia nak jawab depan Allah. Yang kedua. Yang tiga, setengah ulama mengatakan telah sampai pada kamu peringatan sebagaimana yang disebutkan oleh Ikrimah dan juga Ibnu Uyainah dan lain-lainnya. Ikrimah, Ibnu Uyainah ni antara ulama tabi'in. Kata mereka peringatan yang sampai pada kita antaranya ialah asyaibu. Kalau orang beri alasan kami tak faham Quran, kami tak faham hadis Nabi, kami tak pernah dengar Quran, tak pernah dengar hadis, kata Ikrimah antara peringatan yang Allah beri pada kita ialah uban di rambut. Uban tu peringatan yang kita ni tua dah, Syekh. Apa lagi alasannya? Tak nak beramal. Apa alasan lagi tak nak semayang? Uban tu. Dulu tengok rambut tu, dah lain. Sekarang tengok cermin dah lain rambut. Dulu banyak hitam, sekarang banyak putih dan hitam. Baik tu Rasulullah melarang kita menghitamkan rambut yang putih. Haram. Kecuali nak pergi perang. Ini perang pun tidak, mengundi pun tidak. Apa hal yang hitam rambut ni? Baik, itu peringatan. Apa lagi peringatan yang dah datang pada kita? Sebilangan ulama mengatakan sudah 3 peringatan. Datang Nabi beri ingat, Quran beri ingat, uban sebagai peringatan. Yang keempat, al-marad wal amrad. Telah datang pada kita ni peringatan dengan diberi sakit. Sakit tu peringatan. Allah nak ingatkan kita ni sakit. Itu peringatan pada kita. Apatah lagi tonton duduk hospital ni, tengok orang sakit hari-hari ni. Takkan tak beringat. Saya pun ingat dah lama tak sakit. Hari tu entah macam mana jatuh basikal saya. Lawak sungguh, tua-tua jatuh basikal. Sebab kita berasa kita muda, turun bukit, naik basikal tu, turun bukit. Saya ingat muda lagi, saya lompat basikal tu. Dulu masa budak memang kita biasa turun bukit, lompat basikal, berguling. Sekarang ni bukan berguling, tertiarap. Rupanya dah tak boleh guling. Tak macam dulu. Rupa yang kita dah tua. Tua dah kita. Sakit tu lutut berbalut dia. Allah baik. Nak sebut Allah beri kita peringatan yang kita ni dah mula sakit. Dulu kita sembahyang, kita tinggalkan imam. Sekarang kita sembahyang ditinggalkan imam. Sebab dulu kita muda, imam tua-tua kampung. Sekarang ni imam muda-muda, kita dah tua, imam tinggalkan kita. Dulu kita muda, imam tua, lambat kita tinggalkan imam. Dulu saya samsing duduk kampung. Imam tua. Allah Rabbira. Itu namanya peringatan kita. Sudah 4. Yang kelima kata para ulama, antara peringatan yang datang pada kita ialah mautul aqarib, kematian orang yang dekat dengan kita. Aqarib, keluarga kita meninggal dah, adik-beradik. Kita abang, adik dah meninggal contohnya. Takkan tak beringat lagi kita? Tu Allah tanya, tak sampai ke peringatan lagi. Yang kamu nak minta sekarang nak beramal, dulu kat dunia tak ingat ke? Mautul aqarib, rakan-rakan sebaya meninggal. Tonton catatan, tonton berapa rakan sebaya tonton dah meninggal? Catatan saya ingat hampir 10 orang dah rakan sebaya. 10 orang saja. Satu tu memang budak sekampung, best student, belajar dulu, memang best student dia. Allah Rabbi, Allah takdirkan dia meninggal tahun lepas. Akan sebenarnya kita mikir meninggal dah kawan-kawan kita seorang-seorang. Saya taklah tua tuan-tuan. Taklah muda juga. Beringat pada kita, Allah ingatkan kita.
Itu kawan-kawan yang paling hampir dengan saya, isteri saya meninggal. Dekat sini lah HKM. Itu peringatan pada kita kan. Takkan kita tak beringat lagi nak buat amal, nak bangun tahajud, nak bangun duha, zikir-zikir ni, baca Quran, takkan tak beringat. Orang yang dekat dengan kita mati dah. Itu peringatan Allah. Baik, apalagi peringatan yang Allah datangkan, kata sebilangan ulama, antara peringatannya ialah kita ni dah mula dihinggap penyakit lupa. Lupa tu pun peringatan. Tak macam dulu. Dulu saya ingat masa zaman budak-budak, kalau tanya nombor telefon ni, Rehan, nombor telefon rumah Pak Andak berapa? Kita boleh jawab on the spot. Nombor telefon rumah Pak Ngah berapa? Ya. Sekarang ni setengah orang tanya, Syekh, nombor telefon sendiri pun lupa. Nanti kejap nanti kejap. Nak buka nombor telefon. Dulu tu semua dalam folder di sini kan. Sekarang ni folder kita semua kat sini kalau hang mendatang ni, hang lah kita semua. Dah lupa dah kita. Itu peringatan Allah Ta'ala. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tu lupa. Jadi kesimpulannya, apa yang kita nak buat kalau kita sudah mencapai di akhir usia? Saya nak tamatkan kuliah kita. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ketika Rasulullah didatangi peringatan. Rasulullah pun dapat peringatan yang Nabi telah mencapai akhir usia. Cuma peringatan yang sampai pada Nabi agak berbeza dengan kita. Lalu bila Rasulullah dah datang peringatan, asalnya Sayyidah Aisyah dengar Nabi di akhir-akhir hayat. Aisyah pun tak tahu Nabi sudah di akhir hayat. Cuma Sayyidah Aisyah hairan tengok Rasulullah banyak membaca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Lalu Sayyidah Aisyah tanya, ya Rasulullah, ini araka, saya tengok abang sejak akhir ni banyak membaca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih, sebab apa? Lalu jawab Nabi, wahai Aisyah, Tuhan saya beritahu pada saya akan lihat satu alamat pada umat saya, dan kalau saya lihat alamat itu, saya diperintahkan membanyakkan membaca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Wahai Aisyah, saya telah lihat alamat tu. Itulah alamat Nabi berada di akhir hayat. Alamat tu duduk pada umat baginda. Mana alamatnya? Kata Sayyidah Aisyah, alamatnya diberitahu oleh Rasul bila turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, yakni pembukaan kota Mekah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah, wahai Muhammad, kamu lihat orang ramai berbondong masuk Islam. Itulah alamat Nabi dah tak panjang umur. Sebab bila orang dah ramai masuk Islam, menunjukkan tugas Rasul sudah selesai. Jadi Allah ajar Nabi kalau sudah datang alamat itu, fasabbih, bertasbihlah olehmu. Fasabbih bihamdi rabbik, dan pujilah Tuhanmu. Wastaghfirhu, istighfarlah padanya. Innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah Maha penerima taubat. 4 benda Allah ajar Nabi. Inilah 4 benda kita buat bila kita sudah ada alamat-alamat ini. 4 benda: tasbih, tahmid, istighfar, taubat. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu kata Sayyidatina Aisyah yang beliau sendiri dengar apa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila berada di akhir-akhir usia. Jadi kita pun mohonlah pada Allah, banyakkanlah kita tasbih, tahmid, istighfar,
dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti pada masa akan datang tersambung lagi beberapa peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga peringatan Allah dalam Quran. Untuk kita buatlah persiapan demi persiapan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sekadar itu saja aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.